Okey, kita akan sambung. Tadi kita dah tengok 6.2. Okey. So kita akan tengok 6.3. Okey. So 6.3 kita akan tengok kesan. Kesan apa yang British buat. British dah menguasai kita punya ekonomi, British dah buat undang-undang, British dah buat pentadbiran barat buat undang-undang ke, sistem kewangan ke, ataupun dia punya penubuh agensi ke. So ini kita akan tengok dia kesan dari segi ekonomi. Kesan ni adalah perkara perubahan yang British bawa apabila British menguasai ekonomi kita. Okey, yang pertama kita akan tengok dari segi sudut pengangkutan. Kedua adalah kemudahan pelabuhan. Dan ketiga adalah telekomunikasi. Okey, untuk pengangkutan kita akan tengok kepada 3 perkara, iaitu jalan kereta api, jalan raya dan juga pengangkutan udara dan juga laut. Okey, kita akan tengok jalan kereta api dulu. Okey. Jalan apa yang kita boleh positif yang kita dapat daripada kedatangan barat kat negara kita adalah disebabkan British nak sangat menguasai biji timah, getah dan juga yang lain-lain tu. Okey, secara tak langsung British telah membinakan satu jaringan jalan perhubungan yang menghubungkan antara negeri-negeri melalui jalan kereta api. Okey, British telah membina jalan kereta api untuk memudahkan, asalnya tujuannya adalah untuk memudahkan pengangkut hasil-hasil ekonomi ke pelabuhan. Okay. Tetapi sekarang kita gunakan jalan-jalan itu digunakan untuk membina kereta api kita yang sekarang lah. Okay. Tengok. Okay, ni kereta api yang dulu Tapi kebanyakan kereta api yang dulu dia menggunakan rel daripada kayu. Okay. Sebelum ditukar biji menjadi besi. Okay. Yang ini kalau nak tengok jalan kereta api yang lama, kalau pernah naik KTM dekat Seremban, awak akan tengok dekat tingkap sebelah tu ada satu jalan kereta api yang tak digunakan. Itulah jalan kereta api lama. Okey, so kita akan pergi tengok muka surat 9. Okey. Okey, tengok. Bertujuan pengangkutan Okey, bertujuan untuk mengangkut hasil timah. Hasil biji timah dan getah dari kawasan pengeluaran ke pelabuhan untuk tujuan ekspor. Kan. Jadi kita akan tengok So sebenarnya pembinaan jalan kereta api ni terbahagi pada 3 fasa iaitu fasa 1, fasa 2, fasa 3. Yang membezakan dia adalah tahun lah. Daripada 1985 sampailah 1999 sampailah 1931. Okey, kita akan tengok fasa 1. Okey, 2 jalan kereta api bagi setiap fasa Okey. Fasa 1 ni awak tolong highlightkan satu. Okey, mana. So tolong highlightkan jalan pertama daripada Teluk Anson ni sampai ke Ipoh. Nampak sampai ke Ipoh, Teluk Anson. Okey. Kemudian okey, kemudian satu lagi adalah daripada Franz Swettenham ke sini sampailah Kuala Lumpur. Okey, satu lagi adalah Seremban. Port Dickson, Seremban. Okey, ni pasal satu Jadi, awak boleh ambil contoh. Okey. Saya ambil contoh senang. Port Dickson ke Seremban. Okey, satu lagi cik pilih lah mana yang awak nak. Port Dickson ke Seremban. Okey. Fasa 2. Okey, tukarlah highlight warna lain kan. Saya ambil biru. Okey, fasa 2. Okey. Fasa 2 sudah banyak sikit. Okey.
fasa 2 adalah daripada seberang perai. Seberang perai. Sini. Tak sambung lah. Dia sambung kat sini. Ni fasa 2. Okey. Okey. Itu fasa 2. So tolong highlight Fasa 2 sini, fasa 2 sini. Okey. Jadi fasa 2 ini kalau awak tengok. Okey. Awak pilihlah mana-mana fasa 2 yang awak nak tengok. Okey. Katakanlah Johor Bahru awak nak pilih. Johor Bahru dengan Keluang. Pilihlah. Keluang. Okey, ambil lagi satu. Ni saya beri contoh je. Tak nak pilih saya punya pun tak apa. Pilihlah mana. Pemain stesen. Daripada sini, Kuala Lumpur ke Tapoh ke. Okey, mana-mana. Asalkan melalui jalan ni Okey, so fasa 3. Fasa 3. Okey, uji sikit lah. Okey, fasa 3. Okey. So fasa 3 adalah selebihnya. Okey. Daripada sini tambah lagi disambung. Sini sampai sini. Sampailah masuk Thailand ni. Okey, so fasa 3 disambung atas daripada seberang perai ni. Okey, ni fasa 3. Okey. So fasa 3 katakanlah saya ambil ni. Okey. Ni. Kuala Lipis ke Gua Musang. Allah. So awak tulis kat sini. Kuala. Ni fasa 2. Apa saya? Kuala Lipis ke Gua Musang. Asalkan berlandasan dekat kawasan tu Ini sebenarnya adalah untuk awak punya pengetahuan. Okey, macam tu kena buat. Nampak? Gitu. Bermula daripada sikit fasa 1, kemudian tambah sikit sebelah sini, sebelah selatan. Okey. Kemudian sebelah selatan pula. Ke pantai barat. Okey, kemudian barulah masuk ke pantai timur. Okey. Itulah dia. Macam mana jalan kereta api tu boleh berhubung antara satu sama lain. Okey. Okey, sama juga dekat Sabah Sarawak. Okey. Cuma dekat sini tak banyak lah. Tak banyak. So, awak boleh katakan senaraikan jalan kereta api dekat Sarawak. Okey. Pilihlah antara Kuching ke Bau ke ataupun dekat Sabah. Pilih satu je. Pilih satu je. Okey. Okey. Ni jalan kereta api yang barulah. Okey. Dia lebih kukuh. Okey. Sebab landasan kereta api ni pun berat. Okey, itu jalan kereta api. Yang kedua jalan raya. Okey, jalan raya pun sebenarnya sama juga. Okay, ada jaringan dia. Okey, tapi tak apa. Kita just tengok kita just buat yang mana yang ni je. Okey, kita akan tengok jalan raya dekat negeri-negeri Melayu dulu Okey, membina jalan raya yang menghubungkan Kuala Lumpur. Okey, dengan Pelabuhan Kelang. Okey, kalau sekarang kita panggil dia pelabuhan kalau dulu kita panggil dia Pelabuhan Port Sydenham tapi sekarang kita panggil dia Pelabuhan Kelang lah. Okey. Dan hal ini meningkatkan penggunaan kenderaan bermotor seperti kereta. Okey, lori, bas dan lain-lain lah. Okey. Dan akhirnya semua negeri berjaya dihubungkan melalui jalan raya. Okay. So, untuk dekat Sarawak, masalah Sarawak Sabah keadaan tanah banyak dekat kawasan berbukit. Berbeza dengan tanah Melayu kawasan berbukit, paya dan sungai. Okey. So, disebabkan masalah bentuk muka bumi dan kos menyebabkan pembinaan jalan raya tak dapat dibina. Tidak dapat dibina.
Walau bagaimanapun terdapat jalan raya pendek dan tidak berturap di Kuching atau Miri. Okey, tapi dekat Sabah, jalan raya berjaya dibina Sabah di kawasan bandar seperti, ambillah satu Sendakan, yang kelima. Di Sultan ke, lah Datu ke Tawau ke, bolehlah mana-mana. Okey, saya ambil contoh je. Okey, sebenarnya jalan raya British buat adalah macam ni, lebih kurang dia tidak berturap. Maksudnya kalau ada berturap pun tak baik sangat lah. Dia tak macam yang sekarang ni lah, ni lebuh raya kan, kita berturap kan. Okey, dulu dibuat asalkan jalan, kadang-kadang dia gunakan jalan tanah merah. Okey, cuma hanya bersihkan supaya nak mudahkan laluan saja, kemudian lori ke kereta ke untuk lalu. Okey, so kita akan tengok pengangkutan udara dan laut. Okey, untuk pengangkutan udara dengan laut, kalau kita tengok dekat negeri-negeri Melayu, okey, boleh terbang ke Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Okey, pengangkutan laut menyediakan perkhidmatan kapal wap kepada pelabuhan negeri. Kapal ini digunakan untuk membawa bekalan makanan, buruh dan jentera. Okey, untuk industri perlombongan dan bilik timah. Dan terdapat kapal terbang juga terdapat dekat Sarawak. Okey, terdapat kapal terbang yang menghubungkan antara Kuching Sarawak Kuching dan juga Singapura. Maksudnya nak pergi ke Sarawak boleh naik melalui Singapura. Dan untuk dekat Sabah, okey, dia ada kemajuan pengangkutan air. So terdapat syarikat perkapalan menggunakan perkhidmatan untuk mengangkut barang dan juga penumpang. Okey. Biasanya awalnya digunakan untuk mengangkut barang je. Akhirnya sekarang digunakan sebagai untuk mengangkut penumpang. Okey, kalau sekarang kita boleh tengok yang ada kapal kargo. Ni kapal kargo hanya untuk mengangkut barang saja. Okey. Ni. Okey, ini adalah kapal. Maksudnya kapal terbang dulu taklah sebesar kapal terbang sekarang penumpang pun kurang je sebenarnya. Okey, barang pun sebenarnya tak banyak menggunakan kapal terbang. Barang lagi banyak menggunakan kapal laut. Okey. Okey, kita akan tengok yang 2, kemudahan pelabuhan. Okey. Ini awak tolong senaraikanlah satu pelabuhan. Kemudian pelabuhan. Senaraikan je satu pelabuhan dekat Melayu, pelabuhan dekat Sarawak, pelabuhan dekat Sabah. Okey, untuk telekomunikasi, pelabuhan je. Okey. Untuk telekomunikasi, BT juga memperkenalkan telekomunikasi seperti telegraf, pos, okey. Telefon dan radio. Okey, so kita tengok satu-satu. Okey. Ini telegraf Telegraf ini asal macam pernah tunjuk kan. Dia gunakan signal antara sini dengan sini. Okey, dia hantar macam liquid paper je, awak tengok dia pusing ni. Okey. Tapi nanti dia akan keluar mesej kat sini. So orang yang akan dapat, dia akan dapat baca sehelai kertas kecil dia macam ni je. Kecil dia macam liquid paper tu. Liquid paper, macam correction tab tu. So dia akan dapat halus saja mesejnya. Tapi kalau sekarang kita ada message fax lah macam tu. Fungsi dia hampir sama. Dan ada email, bentuk digital. Kalau dulu digunakan telegraf. Okey, dan juga telefon. Ni telefon dululah, pusing-pusing kan. Kena dial pusing, kena satu. Okey, tapi telefon yang kita ada sekarang adalah telefon pintar. Okey.
Kalau dulu kita tengok pos, pos hanya terhad kepada surat sahaja dulu. Okey. Tetapi sekarang, telefon pintar pula. Okey. Pos kita boleh pos barang lah. Pos orang dia belum. Tapi pos barang kita dah pos. Okey. Kalau tengok radio. Okey. Apa dah tak tukar ni. Radio. Okey. Radio dulu hanya dengar siaran di radio saja boleh dengar. Tetapi sekarang kita boleh bukan saja dengar dekat radio. Dan radio dah tak guna dah sekarang. Kan sama ada radio kecil ataupun radio dekat kereta ataupun kita boleh download apps dekat handphone untuk dengarkan radio. Okey, tapi dululah digunakan radio untuk dapatkan maklumat. Okey. So habis untuk bab 6.3. Sebenarnya semua ni adalah kesan kita nak belajar ni kesan. Maksudnya kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan juga sosial. Yang tadi kita tengok ekonomi. Tengok kalau kat sini pun saya tengok gambar. Disebabkan British nak kuasai ekonomi ni, kan, katalah ekonomi sini, British akan membina jalan. Okey. British memasuk buruh. Okey. Secara tak langsung kemajuan dari segi pengangkutan. Okey, macam-macam. Ada bandar. Yang kita tengok tadi adalah dari segi ekonomi. Jalan kereta api, jalan raya, ada pelabuhan. Lepas tu ada telekomunikasi. Okey, itu saja. Ini awak akan bawa sampai tingkatan 4 dan 5.